Ya, saya persilakan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli bin Ahmad untuk soalan yang seterusnya. Terima kasih Datuk Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya nombor 2 untuk Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Selangor. Tuan Yang Ketua, vaksin merupakan salah satu langkah pencegahan untuk membendung penularan virus COVID-19. Dan pada masa ini, usaha ke arah menghasilkan vaksin COVID-19 sedang giat dijalankan oleh pelbagai pihak di peringkat global. Proses pembangunan dan penghasilan vaksin merupakan satu proses yang rumit dan lazimnya mengambil masa yang lama, sehingga 15 tahun dengan mengambil kira ciri-ciri keselamatan, keberkesanan dan kualiti vaksin yang dihasilkan. Walau bagaimanapun dalam keadaan pandemik COVID-19 ini, para saintis sedang berusaha untuk menghasilkan vaksin dalam tempoh yang amat singkat dan menyasarkan vaksin tersebut boleh diguna pakai menjelang tahun 2021. Berdasarkan pemantauan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) sehingga 3 November 2020, sebanyak 155 jenis vaksin masih lagi di peringkat ujian preklinikal dan 47 lagi di peringkat klinikal. Total 202. Daripada 47 jenis vaksin yang sedang di peringkat klinikal, 10 daripadanya sedang berada di ujian klinikal fasa ketiga. Walau bagaimanapun, belum ada lagi vaksin yang telah melepasi peringkat ujian klinikal fasa ketiga dan bersedia untuk didaftarkan bagi kegunaan orang ramai. Pada masa ini, pihak Kementerian Kesihatan sedang meneliti calon-calon vaksin yang sedang dibangunkan dengan berhati-hati agar vaksin yang akan digunakan di negara kita ini nanti adalah benar-benar mematuhi dasar program imunisasi kebangsaan, iaitu berdasarkan 3 perkara: keberkesanan, keselamatan dan kualiti vaksin. Oleh itu, penilaian vaksin dari sisi sesi libat urus dengan pengeluar vaksin telah dimulakan sejak bulan Jun 2020. Pada masa ini, tiada lagi vaksin yang telah melepasi ujian klinikal yang boleh dipertimbangkan untuk didaftarkan di Malaysia. Walau bagaimanapun, KKM telah pun mempunyai plan vaksinasi COVID-19 yang khusus pada rakyat dan bersedia untuk melaksanakannya apabila vaksin yang berkualiti, berkesan dan selamat telah tersedia untuk digunakan. KKM menjangkakan bahawa permintaan global vaksin COVID-19 yang tinggi nanti akan memberi sedikit kesan kepada bekalan vaksin kepada negara kita. Sehubungan dengan itu, pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 nanti akan dilaksanakan secara berperingkat dengan mengutamakan kumpulan berisiko tinggi yang mendapat jangkitan seperti anggota di Barisan Hadapan yang terlibat dalam kawalan COVID-19 secara langsung. Kumpulan yang perlu dilindungi termasuk warga emas dan pesakit dengan comorbidity dan sebagainya. Seterusnya akan diperluaskan kepada rakyat lain sehingga imuniti dicapai seperti yang disarankan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Dr. Zulkifli. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Menteri dengan jawapan yang diberikan tadi. Ringkasnya, kita semua sedia maklum akan vaksin yang diperlukan sebagai penyelesaian muktamad. Ya. Namun saya perhatikan dalam membangunkan vaksin ini, Malaysia tidak langsung terlibat dalam 172 negara-negara yang terlibat dalam COVAX itu, inisiatif antarabangsa WHO itu. Malaysia tidak terlibat. Ya. Dan kalau tidak pada vaksin WHO itu, ada vaksin-vaksin lain yang sedang dibangunkan, yang juga diterima sebagai antara 10 vaksin yang sedang dalam fasa ketiga, termasuklah vaksin Sinovac ya, daripada China. Ya. Dan saya perhatikan negara-negara yang terlibat, ya, seperti Brazil, seperti Indonesia, seperti Turki, seperti Filipina. Mereka mengambil inisiatif untuk bersama keterlibatan itu dan tidak hanya menunggu untuk membuat penilaian keselamatan ataupun kualiti dan
keberkesanan efikasi dengan izin Datuk Speaker. Lalu saya sedikit mempertikaikan akan ketidaksungguhan kita untuk terlibat dalam clinical trial, ujian klinikal ini, yang sekaligus akan menjamin. Kita tahu permintaan saingan itu sangat sengit. Tetapi dengan tidak keterlibatan itu, ia tidak menjamin apa-apa, kecuali untuk kita menunggu dan penilaian-penilaian yang kita buat. Saya rasa agak kecewa dan menzahirkan kecewaan ini kerana ini adalah pandangan-pandangan juga ya, golongan fraternity medical di negara kita ini. Soalannya, Terima kasih. Ya Wabi. Apa soalannya? Mengapa kita tidak terlibat dalam Kenapa? Ya. Silakan Yang Berhormat. dalam clinical trial ya, pembinaan vaksin Terima kasih COVID? Yang Berhormat Menteri daripada Kuala Selangor. Pertanyaan tambahan Yang Berhormat Menteri sebenarnya telah pun dijawab oleh Menteri Mosti pada 4 bulan 11 yang lepas. Iaitu Malaysia bukanlah negara yang tercorot dalam mengatasi kebolehan vaksin di dunia. Kita telah pun mengadakan rundingan sejak bulan Jun 2020 yang lalu seperti yang saya sebut tadi. Dan kita juga telah bersetuju untuk menyertai COVAX Facility yang disertai oleh banyak negara yang disebutkan oleh Yang Berhormat. COVAX Facility dengan menggunakan beberapa kaedah supaya dapatan akses pada vaksin yang terjamin, selamat dan berkesan kita perolehi. Begitu juga kita telah pun menjalankan beberapa aktiviti bilateral engagement dengan beberapa kandidat vaksin dari negara China, Sinopharm, Sinovac, CanSino, Sinopharm dan Sinovac, dan juga daripada Turki serta daripada AstraZeneca. Maknanya kita telah pun cuba sedaya upaya, tetapi seperti saya maklumkan, mereka belum lagi melepasi fasa klinikal ketiga yang perlu sangat untuk kita perhatikan. Ini ialah merupakan ciri keselamatan dan kita tetap akan cuba dengan sedaya upaya supaya mengikut plan imunisasi kebangsaan yang kita telah rangka seawal tahun 2021, insya-Allah kita akan dapat vaksin yang pertama sekiranya mereka semua melepasi fasa klinikal ketiga dan didaftarkan di negara mereka. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Tapi kita mahukan ketulusan ya, dan dikomunikasi kepada rakyat. Tak apa, Yang Berhormat. Terima kasih. Tapi saya tak nak KKM seharusnya lebih mendefani daripada Mosti. kita tak nak berbahas semasa soalan lisan untuk jawab lisan Yang Berhormat.